Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 16 November 2020 bersama saya Syazwana Ami. Biarpun Ahli Parlimen Bintulu Tiong King Seng telah meminta maaf secara terbuka semalam, namun langkah itu dilihat tidak berakhir di situ. Ahli Parlimen Jelutong RSN Raya yang bingkas bangun sebaik sesi pertanyaan lisan berakhir memohon agar MP Bintulu itu membuat permohonan maaf dalam Dewan Rakyat. Berkenaan dengan permohonan maaf beliau mengatakan bahawa beliau memohon maaf di luar kerana beliau tidak mahu mengganggu prosiding Dewan, kelancaran prosiding Dewan dan untuk keharmonian masyarakat di Malaysia. Pertamanya, saya berpendapat bahawa permohonan maaf itu adalah tidak ikhlas. Kerana permohonan maaf itu perlu dibuat dalam Dewan yang mulia ini kerana kenyataan beliau yang menghentam dan mengkritik the most important civil servant, kaki tangan utama kerajaan kita pada masa sekarang. Jelutong, macam ni. Saya akan habiskan. Perlu dibuat, ringkaskan cepat supaya saya ada jawapan kepada apa yang perlu dibuat dalam Dewan yang mulia ini. Semalam, Tiong dalam satu kenyataan memohon maaf susulan kenyataannya yang menyifatkan Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah takut mati kerana tidak hadir ke Sabah untuk melakukan pengawasan wabak COVID-19 di negeri berkenaan. Rabu lalu, Raya diarahkan keluar dari Dewan Rakyat oleh Timbalan Speaker Azalina Uthman Said setelah bertikaman lidah dengan Tiong berkenaan kenyataannya itu. Dalam perkembangan berkaitan, Raya juga menuntut agar arahan keluar Dewan terhadap beliau dan Ahli Parlimen Kepong Lim Lik Eng ditarik balik. Rashid dalam reaksi balasnya berkata perkara itu adalah di bawah keputusan Speaker Dewan Rakyat Azhar Azizan Harun. Bekas Ketua Menteri Sabah Muhammad Syafiee Apdal hari ini mempertahankan keputusannya membubarkan Dewan Undangan Negeri Dun Sabah sehingga mencetuskan gelombang jangkitan wabak COVID-19. Beliau berkata tindakan itu terpaksa diambil selepas kestabilan politik di negeri itu diganggu-gugat oleh kerajaan ketika ini. Saya nyatakan nak menyerahkan kuasa kepada pihak yang bergantung dengan cash is king. Ya, oleh kena purchasing power mereka untuk membeli adun-adun, nak serah kuasa, baik saya mati dalam gelanggang politik. Bukan mati oleh kena COVID, mati dalam gelanggang politik, kena kita serahkan dengan rakyat. Kalau rakyat menentukan siapa berkuasa, keadaan ini kita kena terima. Masa berita sesuai yang berhormat sedang membubarkan Dewan tengah-tengah COVID tengah meningkat. Kenapa kacau masa musim COVID yang dipertua? Akibatnya rakyat Sabah saya berharap akibat yang berhormat dengan masa yang singkat ini saya nak nyatakan di sini bahawa beliau berkata demikian ketika menjawab soalan yang dibangkitkan Muhammad Alamin. Muhammad bangkit mencelah dengan bertanya sama ada Muhammad Syafiee kesal dengan cadangannya untuk membubarkan DUN bagi mengadakan pilihan raya negeri sehingga mencetuskan peningkatan mendadak COVID-19 di negara ketika ini, khususnya di Sabah. Sebelum ini, kerajaan mengakui kempen pilihan raya negeri Sabah yang berlangsung baru-baru ini menjadi antara punca peningkatan kes positif baru COVID-19. Perdana Menteri Muhyiddin Yassin berkata, namun PRN Sabah tidak dapat dielakkan selepas yang di-Pertua Negeri Sabah menerima cadangan pembubaran Dewan Undangan Negeri DUN. Setiausaha Agung Muafakat Nasional Anwar Musa mencadangkan pembentukan gabungan politik besar membabitkan parti-parti politik yang menolak Pakatan Harapan PH. Katanya di Facebook hari ini, sudah terlalu lama politik negara berlega di sekeliling 2-3 personaliti bagi mempertahan atau menentang individu tertentu. Katanya penyatuan ummah tidak harus terbatas setakat UMNO, PAS dan Bersatu. Oleh itu, beliau menganjurkan pembentukan suatu grand coalition yang melibatkan sekurang-kurangnya 12-13 parti politik yang sealiran. Anwar mencadangkan muafakat besar itu melibatkan BN, Perikatan Nasional termasuk anggota Muafakat Nasional, Gabungan Parti Sarawak GPS dan Gabungan Rakyat Sabah GRS yang disifatkan menunjukkan kerjasama berkesan dalam kerangka PN. Selain itu, dia turut mengundang parti-parti bebas atau yang menolak PH untuk menyertai gabungan besar yang dimaksudkannya. Dia menamakan Parti Pejuang yang diketuai bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad, Warisan, Parti Muda yang diasaskan Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman,
Berjasa, Barisan Kemajuan India Se-Malaysia IPF, Parti Makal Sakti Malaysia, Parti Cinta Malaysia PCM dan lain-lain. Dalam pada itu, pemimpin PAS menyambut baik cadangan gabungan besar politik yang dicadangkan oleh Setiausaha Agung BN Anwar Musa. Naib Presiden PAS Muhammad Ammar Abdullah berkata, ia satu cadangan yang baik demi kepentingan negara dan rakyat. Kes COVID-19 di Malaysia hari ini kekal 4 angka apabila 1,103 kes baharu dan 4 kematian diumumkan hari ini. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah, Kuala Lumpur mencatatkan 392 kes baru, manakala Sabah dengan 288 kes baru. Untuk makluman, negeri-negeri di Lembah Kelang mencatatkan sebanyak 544 kes positif pada hari ini, iaitu bersama dengan 49.3%. Daripada jumlah ini, sebanyak 484 kes, iaitu 89% adalah daripada kluster-kluster sedia ada. Kluster yang melaporkan kes yang tertinggi adalah kluster tapak bena dan Malela di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, iaitu sebanyak 385 kes. Negeri Sabah pula mencatatkan sebanyak 288 kes, iaitu bersama dengan 26.1% daripada jumlah kes positif pada hari ini. Jumlah kes aktif di Malaysia setakat ini adalah sebanyak 12,601 kes. Sementara itu, Dr. Nur Hisham turut mengumumkan 821 kes sembuh pada hari ini. Setakat tengah hari ini, 102 pesakit dimasukkan ke unit rawatan rapi, manakala 39 daripadanya memerlukan bantuan pernafasan. 4 lagi kematian dilaporkan hari ini menjadikan jumlah kematian mencecah 313 kes. Asrama pekerja kilang sarung tangan Top Glove di Klang akan dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD mulai esok hingga 30 November ini. Ia diumumkan Menteri Kanan Kluster Keselamatan Ismail Sabri Yaakob dalam sidang media hari ini. Pelaksanaan PKPD ini membabitkan kawasan asrama lelaki serta Jalan Abadi 1A Palang KU8 dan asrama pekerja wanita serta Jalan Abadi 1A dan Jalan Abadi 10A Palang KU8. Mana ini dia, termasuk jalan sekali ya. Yang melibatkan seramai 13,190 pekerja dan hampir 1,200 penduduk. Dalam perkembangan lain, Ismail berkata PKPB boleh ditamatkan lebih awal jika penilaian semula Kementerian Kesihatan KKM mendapati ada kawasan dalam yang mencatatkan penurunan kes dan semakin banyak lokasi berada di zon hijau. Pertamanya kita tunggu 2-3-4 hari sebelum tamat 2 minggu PKPB ni. Doakan kalau Kedah dah bagus, mungkin KKM kata Kedah boleh dikeluarkan daripada PKPB, maka bebaslah selepas itu. Jadi kita tunggu. Kalau tidak, mungkin cadangan daripada Kementerian Pelancongan tadi kita terima dan mereka juga boleh bergerak di dalam kawasan mereka. Jadi perkara-perkara ini yang kita sedang bincangkan dengan cara detail. Perbicaraan kes rasuah Datin Sri Rosmah Mansor di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang sepatutnya bersambung hari ini ditangguhkan ke 11 Disember depan. Kes rasuah ini berhubung tender pembekal dan pemasang tenaga solar hybrid di 369 sekolah di pendalaman Sarawak. Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Akram Ghaib berkata, Mahkamah menetapkan tarikh sambung bicara yang baharu berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat PKPB di semua negeri di Semenanjung kecuali Perlis, Kelantan dan Pahang selama 4 minggu dari 9 November sehingga 6 Disember depan. Perbicaraan kes itu sepatutnya bersambung selama 4 hari sepanjang minggu ini dengan bekas Menteri Pendidikan Mak Zee Khalid yang juga saksi pendakwaan kelima dijadual dipanggil semula bagi pemeriksaan balas oleh pihak pembelaan. Mahkamah pada tarikh sama juga akan mendengar permohonan pendakwaan untuk memasukkan rakaman audio yang didakwa mengandungi perbualan di antara Rosmah dan suaminya
bekas Perdana Menteri Najib Razak sebagai bahan bukti di mahkamah. Rosmah 69 yang diwakili Barisan Peguam diketuai Jagjit Singh dibicarakan atas satu pertuduhan meminta RM187.5 bilion dan dua pertuduhan menerima suapan berjumlah RM6.5 bilion daripada bekas pengarah urusan Jepak Holding Sdn Bhd Saidi Abang Samsudin. Baiklah, sekian sahaja daripada saya, Syazwana Amir, untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.